Fokusnya dalam catatan fokusnya. Ya. Dalam catatan buku ini Ya, fokusnya. terima kasih Datuk yang di Pertua yang memberikan keizinan dan peluang pada saya untuk turut membahaskan bajet panik Barisan Nasional. Mana ada panik? Mana ada panik? Okey je. Sewaktu banyak institusi-institusi kajian perkembangan politik dalam negara kita ini menemui bagaimana bahawa Barisan Nasional mengalami kemerosotan sokongan dan dukungan daripada rakyat kepada mereka. Malah kalau dilihat yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri sendiri pun mengakui bahawa beliau yakin Ni Barisan nak latih Nasional MB tidak Selangor je akan ni. memperolehi kemenangan majoriti yang besar. Ini bermakna bahawa yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir mengakui bahawa sokongan rakyat kepada BN itu tidak berlaku lonjakan selepas daripada pilihan raya 2008. Sebab itu kata Tun Dr. Mahathir, kerajaan tidak punya banyak masa kerana menghadapi suasana dekat dengan pilihan raya, melainkan terpaksa menggunakan sejumlah wang yang besar untuk memberikan pembahagian-pemberian tertentu, walaupun dia mengatakan bahawa itu suatu yang tidak baik, tetapi itulah jalan sebagai talian hayat kepada kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu tuan-tuan, Kalau nyampuk dia tak bagi. sebab itu Datuk yang di Pertua, kalau kita melihat daripada belanjawan yang ada ini, dia mengulangi belanjawan yang lalu, belanjawan 2012. Hanya dari segi pemberian itu dibesarkan kepada kelompok-kelompok yang tertentu. Saya tidak menolak pemberian yang diberikan kepada rakyat, tetapi saya harap bahawa kerajaan janganlah ada rasa kecewa jika rakyat tidak memberikan sokongan kepada mereka dalam pilihan raya yang akan datang ini. Semalam satu bukti di Bukit Bintang, pemandu-pemandu teksi, hampir 500 pemandu teksi yang mendapat sumbangan RM500 untuk duit tayar teksi telah berdemonstrasi membantah tindakan SPAT, dan sehingga mereka melaungkan slogan tukar kerajaan pada pilihan raya yang akan datang. Jadi saya katakan bahawa rakyat makin cerdik, makin ada kebijaksanaan untuk menilai sejauh mana pemberian tersebut boleh menyelesaikan masalah kehidupan rakyat ataupun tidak. Sebab itu bila saya balik ke kampung, kita bertemu dengan anak-anak muda, saya mengatakan pada mereka, kamu seronoklah kamu dapat macam-macam. Sekarang ni dapat itu, dapat ini, dapat rebate telefon pintar. Mereka kata kena beli 1,000 dulu baru dapat 200 jadi ini, dan mereka merasakan bahawa saya kata mungkin kamu selepas ni sokong Barisan Nasional. Dia kata, YB jangan bimbang, kami bersama dengan Pakatan Rakyat insya-Allah. Kerana bagi kami bahawa belanjawan ini tak ubah. Itu yang jumpa pemuda sokong Pakatan Rakyat. Seperti mana gula-gula getah. Orang Kedah panggil apa Sungai Petani? Singgam. Orang sini kata chewing gum, orang Kedah panggil singgam, orang Simpok panggil singgam, orang Pokok Senang panggil singgam. Saya kata lagu mana yang dikatakan belanjawan singgam? Dia kata belanjawan singgam ni macam kita makan singgam, kita kunyah, takkan ada manis ya. Lepas manis tu orang tak kunyah dah, kalau kunyah juga lenguh pasang dagu. Dia kata tak ada manusia yang waras telan chewing gum, tak ada. Habis tu saya kata dia buatnya, dia kata khiak tui, dia kata luah. Jadi maknanya setakat belanjawan ini, belanjawan chewing gum ini setakat ada manis dia lah. Ada manis, maknanya rakyat makin cerdik untuk menilai tentang sejauh mana pemberian itu boleh memberikan penyelesaian kepada kehidupan mereka. Sebab itu kalau kita lihat dalam belanjawan ini, kerajaan langsung tidak memberikan gambaran bagaimana untuk menambahkan, mencari sumber pendapatan baru untuk negara. Saya berkali-kali saya katakan bahawa dalam beberapa perbahasan belanjawan ini menunjukkan bahawa belanjawan ini sangat lemah. Begitu juga kalau kita lihat bahawa dengan hutang yang meningkat dan kerajaan tidak berusaha untuk bagaimana untuk membawa kembali pulang wang sejumlah 1.08 trilion ringgit Malaysia yang dipunggah kekayaan negara, disudup keluar negara oleh golongan-golongan elit untuk sehingga terpaksa mengecilkan dana dalam negara kita, dan
sudah tentu ini sangat merugikan dalam konteks untuk membiayai ekonomi negara. Pemindahan wang ini, Datuk Yang di-Pertua, kalau mengikut rujukan Global Financial Integrity, 10 negara, Malaysia berada pada tangga yang kelima. Yang pertama ialah China 2.7 trilion US dollar, Rusia 504 bilion US dollar, Mexico 501 bilion US dollar, Saudi 380 US dollar, Malaysia 350 US dollar. Lebih kurang bersamaan 1.08 trilion. Saya katakan bahawa sepatutnya kerajaan mesti datang dengan satu cadangan yang konkret bagaimana untuk membawa balik duit yang sejumlah 1.08 trilion ini, yang pada saya kalau belanjawan, saya pergi Melaka baru ni, dia kata belanjawan Melaka 1 tahun lebih kurang 500 juta ringgit. Makna dia kata boleh tahan 200 tahun. Boleh tahan 200 tahun boleh tahan untuk belanja seluruh negeri Melaka. Tambahlah kalau negeri Perlis yang besar Kelembui ni, besar Kelembui ni tak ada masalah dengan 1.08 trilion. Jadi saya katakan bahawa saya nak minta penjelasan kepada kerajaan. Apakah mekanisme kerajaan, apakah cadangan, apakah rancangan kerajaan bagaimana untuk nak membawa balik wang sejumlah 1.08 trilion ini, yang saya anggap bahawa satu pemunggahan kekayaan negara yang disembunyikan di dalam akaun-akaun rahsia yang dibuat di luar negara, yang sudah tentu ini akan memberikan kerugian yang amat besar kepada negara kita ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa cadangan-cadangan kerajaan yang dikatakan, dikemukakan dalam belanjawan baru-baru ini, umpamanya saya katakan bahawa cadangan kerajaan untuk menarik balik subsidi kepada harga gula atas alasan, saya kata inilah dia maknanya belanjawan yang katun bagi saya. Sepatutnya kerajaan datang dengan satu formula untuk fikir bagaimana nak mengurangkan perbelanjaan ini, nak mengembalikan pendapatan negara ini, membawa balik 1.08 trilion. Tetapi dia hanya membawa dengan mengurangkan 20 sen kepada subsidi gula. Dengan tujuan saya katakan bahawa dia menggunakan sandaran dia ialah kerana ini tidak baik, harga gula yang murah ini tidak baik, kerana kita nak mengurangkan penggunaan gula, nak mengurangkan penyakit diabetes ataupun penyakit kencing manis di dalam negara kita. Jadi saya katakan bahawa ini satu cadangan yang tak membawa apa bermakna. Datuk Yang di-Pertua, seingat saya lah, daripada saya kecil saya mula pergi kedai sampai hari ini RM2.5 sekilo. Mula-mula tu harga gula RM2.5 satu kati. Waktu tu kati RM2.5 satu kati. Maknanya kalau dari segi RM2.5 sekati, sehingga sekarang RM2.5 sekilo, saya tak tahu berapa dia punya kenaikan. Kalau nak dikatakan bahawa penyakit kencing manis boleh berkurangan, sepatutnya penyakit kencing manis sudah berkurangan. Saya tengok, saya search dalam internet, lebih kurang penyakit kencing manis dalam negara kita ini ada lebih kurang 5.6 juta orang. Pengidap kencing manis ada 5.6 juta. Sejak daripada gula RM2.5 sampai gula RM2.5 Kuala Kerau. Dengan 1.4 juta pesakit ni yang menghadapi komplikasi yang serius, risiko sampai kepada peringkat boleh kena potong kaki. Jadi saya nak katakan bahawa alasan kerajaan mengatakan bahawa menaikkan harga gula, mengurangkan subsidi kepada harga gula dan sekaligus menaikkan harga gula untuk mengurangkan penyakit kencing manis, satu alasan yang tak boleh masuk akal. Tak masuk akal, tak kukuh. Saya tidak menafikan, saya bersetuju kita harus mencari jalan bagaimana nak mengurangkan penyakit kencing manis atau penyakit diabetes. Tetapi bukan alasan hanya sekadar mengurangkan gula boleh selesai masalah penyakit kencing manis. Tetapi sebaliknya, dia telah memberikan beban yang besar kepada masyarakat dan rakyat, khususnya kepada golongan yang berpendapatan rendah. Boleh RM500 Datuk Yang di-Pertua, tetapi kita berhadapan dengan masalah yang sangat besar dengan kenaikan barangan-barangan makanan, minuman yang menggunakan gula. Kerajaan kata peniaga-peniaga tidak seharusnya menaikkan harga. Saya kata bagaimana peniaga tak boleh naik harga, sedangkan kalau daripada 2010 sampai sekarang ni sudah 5 kali kenaikan harga gula. 2 kupang sekupang, 2 kupang sekupang, 2 kupang. 5 kali. Bagaimana orang yang berniaga boleh
tak naikkan harga minuman, harga buat kuih dan sebagainya. Saya cabar mana-mana seorang menteri tolong ambil cuti, buang 2 bulan, 3 bulan, balik kampung, pergi meniaga kopi tengok di kampung. Meniaga kopi, jual kuih. Jangan naik harga. Boleh tak boleh? Jangan kecilkan kuih. Boleh tak boleh meniaga? Guna modal sendiri. Kuala Kerau buat dulu. Ambil, letak jawatan, Ustaz. Ambil cuti. Saya nak katakan bahawa bagaimana kerajaan hanya mengharapkan pada peniaga tidak menaikkan harga barang, sedangkan sudah tentu mereka tak dapat nak elak dengan kenaikan harga gula ini yang menyebabkan mereka terpaksa menaikkan harga minuman dan sebagainya, yang sudah tentu ini membebankan masyarakat dan rakyat. Sebab itu saya katakan bahawa sepatutnya kerajaan nak menjimatkan perbelanjaan ini harus melihat bagaimana kerajaan berusaha membawa balik 1.08 trilion ringgit, itu satu. Yang keduanya ialah bagaimana kita nak menangani persoalan-persoalan ketirisan, kebocoran. Ini sebenarnya kencing manis. Ini pengurusan keuangan negara yang mengalami penyakit kencing manis. Bukan kerana menggunakan gula lebih itu menyebabkan orang mengidap penyakit kencing manis, tetapi pengurusan keuangan negara sebenarnya yang menghadapi penyakit kencing manis yang sangat serius. Maknanya belanjawan ini ialah belanjawan yang berpenyakit kencing manis. Sebab membiarkan soal ketirisan, kebocoran yang terus berlaku dalam negara kita. Saya nak tunjuk contoh kepada yang berhormat Datuk yang di-Pertua. Ini soal diumumkan dalam belanjawan ialah peruntukan untuk pertanian, sektor pertanian, iaitu pembekalan benih padi sah kepada petani. Ini ulang saja. Dia setiap tahun ada, dia ulang, dia bukan satu benda yang baru. Subsidi ini bukan satu benda yang baru. Saya nak katakan bahawa bagaimana kerajaan boleh meluluskan kuota benih padi sah ini kepada syarikat-syarikat yang tidak direkmenkan oleh jawatankuasa penilai teknikal Kementerian Pertanian sendiri. Ini saya katakan bahawa satu penyelewengan yang besar. Di tangan saya ini ada satu surat daripada Kementerian Keuangan. Kementerian Pertanian buat satu surat laporan kepada Kementerian Keuangan sebab dia kena minta kelulusan daripada Kementerian Keuangan. Jadi laporan teknikal itu memuatkan dan didapati Kementerian Keuangan sendiri dalam surat balas dia kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian ini menyetujui bahawa petenda-petenda ini tidak mengemukakan dokumen, tak ikut syarat, tidak mematuhi syarat, tak lulus dari segi dari segi kriteria teknikal dan sebagainya, semua tak lulus, fail. Tetapi akhirnya Kementerian Keuangan beri juga Kementerian Keuangan. Saya nak katakan bahawa di sini bukan isu setakat Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, tetapi di sini ialah kenapa Kementerian Keuangan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bentang bajet yang sebut soal benih padi sah ni pun boleh menyetujui diberikan kepada syarikat-syarikat yang tidak memenuhi penilaian teknikal oleh jawatankuasa teknikal di Kementerian Pertanian sendiri. Atas alasan kononnya hanya sekadar oleh kerana kita menghadapi masalah musim padi dan sebagainya, lalu kita kena segera. Sedangkan saya nak sebut bahawa tender yang ada sekarang ni yang berjalan ni, dia sampai syarikat-syarikat yang kena bekal benih padi sah kepada petani ni, dia punya tempoh dia habis pada Mac 2013. Mac 2013 baru dia habis. Maknanya bahawa tender ini dikeluarkan pada bulan Mac 2012. Kemudian pada bulan Julai diluluskan. Maknanya apa perlu nak disegerakan? Sedangkan benih padi kita masih mencukupi sehingga Mac 2013. Jadi saya katakan bahawa ini satu penyelewengan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan juga penyelewengan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Seperti mana disebut oleh Pasir Salak semalam isu baja. Nak bekai baja mestilah baja yang dari segi penilaian teknikalnya, apa jaminan benih padi itu ialah benih padi yang berkualiti untuk dibekalkan kepada petani-petani. Sedangkan semusim yang lalu petani-petani mengungut bahawa ada syarikat-syarikat yang membekalkan benih padi ini, benih padi yang dibekalkan itu ialah benih padi yang tidak punya kualiti standard yang ditetapkan, yang diperlukan. Jadi saya katakan bahawa ini antara penyakit kencing manis dalam belanjawan, penyakit kencing manis dalam pengurusan keuangan negara kita yang tidak diambil hirau oleh kerajaan
untuk mencari jalan bagaimana untuk nak mengatasi persoalan ini. Yang Pokok Serah, minta penjelasan lagi Pokok Serah.